So sementara menunggu tu kejap, boleh isi kejap lah MT 12. This one. So isi sekejap. Alah, soalan biasa je. Datang ke tidak. Gitu. Cepat-cepat isi je. I give you around 2 or 3 minutes kejap untuk isi. So setakat yang saya dah inform, ada 2 orang lah yang share device. Okay. So, So ada 7 responses. Cepat, I'm waiting. Hadi ketak je. Macam tu. Okay, sementara awak isi tu, tengok kat depan tu pun ada juga saya dah tayangkan kat depan tu. These are the result for your pre-lab lah. Dah ke belum? Tunggu sekejap Okay, one more person. Lepas tu baru kita start lah. Yang tak sempat tu sambung sekejap lagi. Okay. Alright, so nanti siapa yang tak sempat lagi isi attendance tu boleh isi sekejap lagi So kita pergi terus kepada our discussion on pre-lab. Okay, pre-lab 4 lah, tapi sebenarnya 4 tu untuk refer pada semester ini. Kalau the whole semester 10 lah So soalan pertama, which of the following is the end product of cellular respiration? For cellular respiration. So, apa end product dia? Kalau kamu tengok kat situ, carbon dioxide dengan ATP. Okay, so kalau end product cellular respiration mestilah CO2 yang kita hembuskan tu kan. So, kalau kita hembuskan mesti carbon dioxide dengan tenaga lah. Memang tujuan cellular respiration ni untuk hasilkan tenaga. Sekejap. So, kalau ada juga yang oksigen dengan glukos. Kenapa salah? Sebab oksigen is the reactant. Okay, so kita hirup udara tu, we take in oksigen. So oksigen tu digunakan untuk memecahkan glukos, untuk break down the glucose. Tapi soalan ni dia nak produk. So awak janganlah jawab reactantnya. So jawab dia punya produk. Okay. Soalan kedua, what is the correct equation for cellular respiration? So kalau ni ada juga yang jawab ini, mestilah kita perlukan oksigen, glukos dan kita punya produk macam soalan atas tadi itulah. CO2, energy dan juga air. Kenapa tiba-tiba ada air ni? Kalau air ni kalau kamu ingat dalam penerangan yang hari tu masa lecture tu, yang saya kata ada oksigen, dicampur dengan elektron, lepas tu dicampur dengan hidrogen. Dapat air. So air tu bila kita hembus nafas, contoh dekat tangan kita tu, selain daripada CO2 yang keluar, wap air juga akan ada kat tangan kita tu. Sebab tu rasa basah-basah sikit kan. So itu air tu lah. Lepas tu kenapa ada jawab yang ni, dia kata CO2 H2O. H2O mana glukosnya? Okay, so glukos tu reactant dia. Kita perlukan gula. Lepas tu yang ni ada juga yang CO2 H2O energy. Ni terbalik ni. Ni terbalik dia punya equation dia tu. Mungkin kamu salah tengok dia punya arrow kot. Okay. So tak apa. Cellular respiration. Which of the following structure is where cellular respiration occurs in the cell? So cellular respiration berlaku dalam mitokondria lah. Okay, mungkin yang siapa jawab cytoplasm ni dia terconfuse dengan glycolysis. So glycolysis tu memang dalam cytoplasm, tapi dia tanya soalan cellular respiration. So maksudnya kena bukannya glycolysis sahajalah. So banyaknya dekat mitokondria. Okay, so tengok pada yang soalan seterusnya. Molecules below are electron carriers in cellular respiration except ATP lah, sebab ATP ni adalah produknya. Okay, so produknya. Yang FADH2 ni,
adalah electron carrier yang dekat mana? Cuba jawab. NADH tahu. Ini FADH2 ni. Electron carrier dekat mana? Siapa tahu? Siapa? Ada orang ke tidak ni? FADH2 kat mana? Tak pernah dengar? Krebs cycle. Dekat Krebs cycle kan. Dekat yang dekat fumarate tu. Okay, so dekat Krebs cycle. So kalau kamu ingat, NADH tu memang kita familiar lah. Tapi yang Krebs cycle ni, yang FADH2 ni hanya ada satu je. Dekat Krebs cycle tu. Okay. So dia dan juga NADH akan pergi kepada ETC. Ingat hari tu kan? So itu adalah electron carriers. So next, what is the primary role of oxygen in cellular respiration? So oksigen, apa tugas utama oksigen ni? So dia kata final electron receptor at end of ETC. Betul lah yang ini sebab macam saya kata yang soalan awal tadi tu, when oxygen combine with electron, okay, dia terima elektron tu, lepas tu dia akan combine dengan hydrogen ion dan membentuk air. So yang itu betul lah. Tapi mungkin yang jawab ni yield energy in the form of ATP as it's passed down to ETC. Yang ini sebenarnya kalau soalan tu tanya role of electron. Okay, so kalau elektron tu yang akan dipaskan sepanjang ETC tu. Yang pas tu elektron, bukannya oksigen. So yang dipas tu elektron. So this one salah lah, yang B tu salah. Okay. Ni, in cellular respiration, the electron carrier NAD+ carries electron from so kiranya NAD+ ni adalah electron carrier yang akan menerima elektron dan juga hidrogen dan akan jadi NADH. Okay, so mana dapat elektron dengan hidrogen tu? Daripada glukos lah ni. Okay, so main source dia adalah daripada glukos lah. Yang carbon dioxide ni semua adalah produknya. Yang kita hembus tu. Water ni pun produknya. Sunlight ni tiba-tiba ada kat sini, tak tahulah kenapa. So ni lebih kepada fotosintesis. Nanti topik seterusnya ni lah. So glukos. Oxidation. Maksud oxidation, loses electron and hydrogen ion. So maksudnya dia dermakan elektron tu, dia oxidize lah, melakukan oxidation. Okay. So yang kalau yang atas ni gain elektron tu, dia maksudnya dia mengalami reduction. Right. So yang ni, the last question. The reactants in cellular respiration adalah glukos dan juga oksigen. Yang kita makan gula tu semua, starch semua tu adalah the reactants. Dan juga yang kita hirup udara tu adalah the oksigen lah. Itu yang perlu, yang penting dalam cellular respiration. Okay, so done untuk pre-lab. Lepas tu kita masuklah pula labnya. Sekejap sabar. Saya share lab report. Ni. Okay. So this one. Okay. So sebelum sebenarnya ada video tau pasal ni. Saya dah tunjuk dah tadi sikit kan. Dah try play video tu. Okay. So sebelum tidak tunjuk video, saya nak terangkan sikit lah. So untuk topik ni, experiment 10, cellular respiration, kita akan tengok how to organize the experiment, okay, for redox reaction. Okay. And then conduct the experiment on redox reaction in cellular respiration. Lepas tu explain the biochemical process in yeast suspension. So sebagai intro untuk eksperimen ini tau. Okay, untuk eksperimen ini kita akan tengok pasal aerobic respiration. Okay, maksudnya menghasilkan ATP melalui proses aerobik lah. Okay, dengan kehadiran oksigen. Right. So dikata kat sini pasal penerangan glukos tu dia akan breakdown by several enzymes, okay, dalam glycolysis. Lepas tu dia akan masuk ke dalam Krebs cycle ataupun citric acid ni. Lepas itu, ni apa ni? Electrons and hydrogens are carried to the electron transport chain in the form of NADH dan juga FADH2. Okay, so ini yang nak mengatakan bahawasanya elektron dan juga hydrogen tu is carried to the ETC by these electron carriers lah. Okay, so nanti ada something to do with yang NADH ni lah. So we can demonstrate redox reaction by substituting NAD+ with methylene blue. So dalam eksperimen ni, kita nak mengkaji pasal NADH, NAD+. Tapi tak bolehlah kita nak ambil dalam badan kita tu.
Okay. So kita gantikan fungsi NADH dengan NAD+ tu dengan menggunakan methylene blue. So kita menggunakan dalam lab, kita guna tu lah sebenarnya. Okay. Lepas tu, apa ni? In the oxidized state, okay, the dye colour has a blue colour. So maksudnya dalam keadaan oxidized ataupun dalam keadaan biasa lah, okay, dia berwarna biru. Dan nama pun methylene blue, mestilah warna biru. Okay. So when it is reduced, maksudnya dia menerima elektron, it becomes white, okay, ataupun light blue. So ini dia punya formulanya. So methylene blue yang berwarna biru itu, bila dia undergo reduction, dia akan decolorize. So bila yang decolorize tu, bila dia undergo oxidation, dia akan dengan kehadiran oksigen kan, yang ini oxidation ni dengan kehadiran oksigen lah, akan jadi warna biru balik. Okay, so ini just you keep in mind sekejap, simpan dulu. So sebelum kita masuk go to the experiment lah. Okay, so untuk apparatus, ini apparatusnya, so ada guna, kalau dalam lab nanti sepatutnya dalam lab lah kan, tapi sebab case tu banyak, so kita masih online. So ada boiling tube, semualah yang biasa, stopwatch sebab kita nak kira masa, thermometer sebab kita nak kira suhu lah, sebab ada melibatkan pemanasan. Okay, so water bath also is involved, right? Lepas tu materials yang digunakan, methylene blue. Methylene blue dengan yeast suspension. Okay, so masuk kepada, dah tu je kot. Okay, so procedure. Okay, so untuk prosedur ni, kamu kena sediakan sepatutnya dalam lab kan. Kamu imagine lah dalam lab, you are in the lab. Now you have to prepare 3 boiling tube. A, B, C. So kiranya macam ni lah lebih kurang. So A, B, C. Okay. Lepas tu kamu masukkan setiap boiling tube tu dengan 10 ml yeast suspension. So yang yeast suspension tu maksudnya yeast yang dah digaulkan dengan air dengan gula lah untuk bagi dia tenaga. Okay. So 10 ml untuk dalam setiap satu boiling tube. Okay, so nombor 2 settle. Nombor 3, heat the tube C. So kamu kena panaskan boiling tube C. So for 5 minutes. So kamu kena panaskan selama 5 minit. Agak-agak awak, what happens to this boiling tube C? Jawab apa? What happened? Boiling tube C tu. Apa jadi? Dengar tak sebenarnya? Ada line tak? Ada orang ke tidak ni Apa jadi pada boiling tube C bila kita panaskannya? Hello, ada orang ke tidak? Ke line saya ni tak boleh? Kenapa ramai orang left ni? Okay, line tak kuat ke kat sana? Ada orang ke tidak ni? Dengar tak saya cakap? Kena kick out ke? Ke line saya sebenarnya yang tak kuat? Macam okey je. Line okey tak kat sana tu? Asal macam ramai yang terleft lah. Ada join lah balik. Left to join. Tadi sangkut madam. Aduh, ya ke? Okey. Okay, line slow. Baik. Okay, tak apa. Just nak tanya. Yang ni, bila sampai nombor 3 ni dapat kan? Kenapa, apa jadi pada C tu kamu rasa bila kita panaskan dia? Kalau tak ada, kalau tak boleh nak cakap pun tulislah dekat chat tu pun tak apa kot.
Sebab line kan dia kamu kata slow. Apa jadi? Mestilah dia denatured kan? Betul tak? Dengar tak ni sebenarnya? Betul. Okey, sabar je lah. Sebab dia dah ada Betul. Okey, baik. Aduh, okey tak apa. So kiranya kita nak mematikan yeast. Yeast yang dalam boiling tube C. Okey so kita panaskannya. Lepas tu kita addkan methylene blue 5 drop. Okay, 5 drop. Lepas tu kita shake gently. Of course, kesemuanya akan jadi warna apa? Tak adalah jadi warna apa. So, kita tengok mana ni? Ni. Bila kita addkan semua ni, kamu rasa yang boiling tube C ni akan jadi warna apa? Sebab methylene blue ni warna biru tau. Methylene blue ni warna biru. Jadi, bila kamu tambahkan dekat yang boiling tube C ni, yang dah mati, memang dia akan jadi warna apa? Warna apa? Okey, tak line sana. Tak tukar warna. Dia tak tukar warna. So, dia kekal jadi warna biru. Okey. So, saya ulang. For yang masih macam sangkut-sangkut ke dengar ke apa ke, line dia tak kuat. Okey, macam ni. Yang ABC biru ni. juga. Yes, dia jadi biru juga. Sebab dia dah mati. Okey. So, lepas kita dah masukkannya, nombor 5 ni incubate. Incubate ni maksudnya rendamkan. Rendamkan boiling tube semua ni dalam water bath. Water bath 40 degree Celsius. Kenapa dalam water bath 40 degree Celsius? Sebab 40 degree Celsius ni adalah apa? 40 degree Celsius apa? Optimum temperature. Yes. Optimum temperature. Optimal temperature lah. So paling aktif dekat suhu itulah sebenarnya kan. So and then you have to observe the colour changes in all tubes. So after you have immerse ataupun incubate all the boiling tubes into the water bath, kamu dah rendamkan dia, nanti kan sepatutnya akan ada perubahan warna. Supposedly there will be a change in colour. So nanti yang C tu kekal warna biru. Yang A dan B ni awak rasa jadi warna apa? Ni untuk step ni. Observe. A dan B ni. Ikut balik formula ni yang. Sama ada jadi warna biru ataupun jadi warna white. So bila dia pergi sini jadi apa? Pergi sini jadi apa? So dia akan jadi warna, dia bukan colourless lah, jadi white lah. White tu ataupun light blue. Okay, so yang A dengan B ni akan jadi light blue ataupun white. Okay, sebab methylene blue tu dah menjalankan proses reduction. Okay, so tak apa. So next. So lepas kamu dah observe, kamu kena heat tube B pula. Panaskan pula tube B ni. So automatically tube B ni pun akan mati. Okay, so bila dia mati, lepas kamu dah heatkan dia, kamu kena tutupkan kesemuanya. Tutupkan ke semua dengan rubber stopper. Ke semua boiling tube tu dengan rubber stopper. Okay. So bila tutup, of course oksigen dekat luar tak boleh nak masuk. So the yeast yang dekat dalam ni hanya boleh guna the oxygen that is available dalam ni sahaja. Dia hanya boleh guna oksigen dalam tu sahaja. Okay, so ingat tu tau. So sekarang ni nak tengok anaerobic punya. Okay. So kita tutup dia punya boiling tube. Lepas tu kita kena shake for 30 seconds. Sambil kita shake, kamu kena observe the colour changes. So yang tadi tu, yang ini jadi white. Kan tadi kan bila kita buka tadi kan. Dan bila kita tutup, sepatutnya dia akan menggunakan oksigen yang dalam tu dan dia akan oxidize. So akan jadi warna biru balik. So saya pergi balik pada formula ni, dia akan jadi warna biru balik ni okay, oxidation, oxidize. Okay So kiranya result yang kedua, okay saya ulang, result yang kedua, the second result, when you shake vigorously, yang ini, shake vigorously, the colour of the first ni, boiling tube ni, akan bertukar jadi warna biru balik.
Okey yang boiling tube B akan jadi warna biru lah sebab memang dia dah mati kan. Right. Yang warna C memang dia warna biru je daripada awal. Memang dia dah mati daripada awal dah. Okey. Sekejap sabar. Lepas tu observe the changes. Lepas tu remove the stopper. Cabut stopper tu. Okay, cabut stopper ni. Lepas tu incubate lagi. Masuk lagi. Rendam lagi in water bath 40 degree Celsius. So optimum temperature lagi. So agak-agak awak yang A ni akan jadi warna apa? Mula-mula dia warna biru. Okay, lepas tu mula jadi warna white. Bila kita tutup jadi warna biru. Kita buka balik, kita rendamkan dalam water bath, dia jadi warna apa? Siapa tahu? Jawab. Apa? Apa, line slow saya tunggu. White. Jadi putih balik ke? Okay, jap, sabar. Yang ini kan? Sekejap, mungkin dengan table ni kot. So the first boiling ni, okay, kita boil tube C, dah mati dah ni kan? Okay. Lepas tu after the first incubation, yang ini akan jadi warna white. Dia akan jadi warna white. Okay. Sebab yang warna biru tu tukar jadi warna white. Okay. Lepas tu bila kita tutup dan kita shake vigorously, yang white ni akan jadi warna biru. Blue. Okay, lepas tu kita buka balik penutup dia tu. Lepas tu kita rendamkan dalam optimum temperature. So akan jadi warna apa di sini? Ni. Warna apa? White. Yes. Jadi white balik. Ataupun light blue balik. Yes, dia jadi white balik. Okay, so sebab dia dah menjalankan reduction lah. Okay, so kita isikanlah. Teruslah isi dekat dalam result ni. Yang A dah settle, yang B tadi tu kan. Yang B tadi tu dia akan jadi white. Mula-mula kan tadi dua-dua sama, A dengan B ni sama. Lepas tu ada satu masa tu kita kena boil, panaskan boiling tube yang B tu. So yang B tu akan denatured. Jadi dia akan rosak. So nanti dia akan jadi warna blue. Yang after incubation ni warna apa? Tube B ni kamu rasa? Blue. Warna apa? Deep Dia akan blue. jadi warna biru, blue. Sebab dia dah rosak, dia tak boleh nak tukar jadi warna putih balik dah. Okay. Yang tube C ni sama je lah. Blue, blue, blue. Gitu. So inilah expected result untuk awak tau. Okay. So ni dah kita dah bincang dah result ni. So dalam lab report nanti, hopefully kamu buat lah. Okay. Tapi dalam lab report nanti, table-nya, awak tak payah tulis yang ni this one. 3 ni. Ni tak payah, ini tak payah. Tahu, okay, dalam lab report tu ada ni badam, yang ni je. Ni, ini dan juga atas tu lah. Okay, ni untuk result tahu untuk lab report. Dengar tu. Okay, so dalam Dengar. sebelum kita pergi pada question, saya tunjuk ni video. Jap, sabar. Mungkin masa explanation saya tu kurang faham. Kita kena tengok real life punya. Okay, real life punya conduction of the experiment. Okay, kejap. Ni pergi sini. Okay. Assalamualaikum and good morning. So today we are going. Dengar tak? Nampak tak? Nampak dan dengar tak? Dengar dan nampak. Okay. Bagus. Sabar. Nampak dan dengar. Okay. To do an experiment for cellular respiration. So the objective of this experiment is to observe redox reaction using yeast suspension. So now I'm going to introduce you the apparatus and materials. Okay, the apparatus is Bunsen burner, tripod stand, wire gauze, 250 ml beaker. So you fill in with tap water about half, match, 3 boiling tube, Saya dah juga sikit
dropper, cork or rubber stopper, 10 ml measuring cylinder, few labeling paper, Okay kan, faham kan? wooden moss, Okay. and thermometer. Okay, for the materials, you need 5% yeast suspension and clean. So first, we light the Bunsen burner, Okay, and then boil panaskan. the water. Okay, so leave it to boil. And meanwhile, okay, we use measuring cylinder. Okay, and measure so that we have 10 ml of yeast suspension and put it in the boiling liquid. Tu yeast suspension tu, warna macam keruh sikit. So watch out for the meniscus, kena tengok. Okay, repeat the process for the 3 boiling tubes. Next, we label all the 3 boiling tubes. Label with A, B, and C. So we have 3 boiling tubes. After the water has boiled, so you put boiling tube C in the boiling water and leave it for 5 minutes. After 5 minutes, we take out SSC and then you add 5 drops of methylene blue in all SSC. Okay, nampak tak? Dia dropkan methylene blue yang berwarna biru asalnya tu ke dalam each of the boiling tube which are macam whitish in colour kan? Okay, so dia dropkan tu. Shake gently. Nampak? Bila kita shake, supposedly dia akan tukar jadi warna biru cair lah, macam light sikit. And mix Cantik lah sikit warna dia. ensure the methylene is evenly distributed. We measure the temperature in water bath, so make sure it is about 40 degrees Celsius. Ini water bathnya, tempat kita nak rendam apa tu? Rendam boiling tube tu lah. Untuk optimum temperature-nya tu. And then we incubate all the boiling tube in the water bath and leave it for 15 minutes. We measure the temperature in water bath, so make sure it is about 40 degrees Celsius. And then we incubate all the boiling tube in the water bath and leave it for 15 minutes. Okay, after 15 minutes, we take out all the boiling tubes and observe the color changes. So this is test A. That's test B. Now you can see that the color changes from blue to white. And this means that the upper layer, very thin layer, is blue in color. And boiling C, it remains blue. So tadi yang boiling tube C tadi tu kan kita dah boil kan. So dia dah mati dah denatured. Sebab tu dia kekal jadi warna biru lagi. Ya. We take out boiling tube B. And then lock each boiling tube and shake vigorously for 30 seconds. And then while you are shaking, observe the color changes. Kejap, sebenarnya awak dengar tak tadi saya explain? Tak dengar lah pula. Itulah, dia macam, tak. Tapi jangan beritahu je lah. Daripada video tadi kan, yang boiling to A tadi tu, yang warna putih tadi kan, dia akan tukar jadi warna biru. Bila kita tutupkan, lepas tu kita shake. Kalau yang boiling to B pun, bila kita tutup, kita shake, dia akan jadi warna biru juga.
Yang C tu memang jadi warna biru je lah. So, kena buka je lah mic tu nampaknya. Macam ni. So all the data should be recorded in the table given the lab menu. Maksudnya yang tadi tu, yang kita dah bincang tadi tu, result tadi tu. So itu dalam result awak After that, remove the stopper. So kita buka balik, so oksigen akan masuk balik. Yang tadi tu oksigen dah habis digunakan oleh yeast tadi tu. Okay. So Then we the fire because we don't use anymore. And then we heat again in water bath for 15 minutes. So we heat it for the second time in water bath and then heat it for 15 minutes. So kita dah buka, kita dah shake tadi kan? Kita dah buka dan kita rendamkan balik dalam water bath supaya kita nak tengok dia punya activity of the yeast tu. Optimum ke tidak. Itulah, okay? After 15 minutes, we take out our boiling tubes and observe the color changes. Boiling A, so it's white and the upper layer is very thin film. Boiling B remains blue in color, and boiling C remains blue also. So we start the data in the table given and then. Okay, so kiranya dah nampak kat situ dia punya how the experiment is conducted lah because you are not in the lab kan. So itu je yang kita mampu nak tunjuk kat awak. Gitulah, okay. So nanti untuk, selepas itu untuk lab report. So nampak tak video tu? Clear tak eksperimennya? How it is conducted? Boleh tak? Dapat imagine tak sebenarnya? Ya, Dapat. okay kan? Okay lah. Boleh mentor. Kita tengok pada lab report nanti awak nak buat macam mana. Saya share kejap. Rubrik. Okey, kejap. Sikit lagi nak habis dah ni. Lepas ni awak buat lab reportnya. Kejap. Okay. So ini is for the rubric for you all lah. Ni rubric. Betul lah. Okay, so untuk lab report nanti awak kena ada yang inilah title, objective. Okay, intro just copy yang dekat dalam lab manual tu tadi tu. Procedure pun buat yang past tense punya. Okay. Lepas itu result. Result ni je, tak payah lukis apa-apa. Isikan yang tadi tu je. Isilah sini sekarang apa benda? Tube A, first incubation, ingat tak tadi? First incubation. What colour is tube A? White colour. White. White. Tube B? Blue. White. Tube C? White. Blue. Blue. Lepas tu Blue. vigorous shaking. Tube A. Masa kita tutup kan Blue. Blue. semua akan jadi warna Blue. biru. Yes, blue. Lepas tu after second incubation kita bukakan dia, rendamkan je. Yang ni akan jadi White. 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 Yang tube White. Green blue. White. Blue. 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 blue and tube C memang akan blue je lah. Blue. Okey dah. So inilah report awak tiru je ni. Okay. So untuk discussion, so isikan ni lah. Isikan tempat ni. So yeast use all dissolve apa to conduct apa respiration. Senang je ni. Fill up the empty spaces je. Ni rasanya okey je yang buat. Ni nanti saya akan hantarlah dekat dalam GC dan juga dalam group tu tau. Okay. Ni nanti isikannya. Lepas tu buat conclusion. Conclusion tu pun dia dah buatkan dah ayat tu. Cuma kamu isikan tempat kosong ni je. Okay. So tak payahlah kamu nak buat macam yang hari tu punya lab report kan. Kamu kena fikir apa conclusionnya tu. So just isikan saja tempat kosong yang dah ada ni Right. And then question. So ada 5 question dalam lab manual awak tu. Ada 5. Awak jangan jawab soalan nombor 4. No need to answer question number 4. Sebab question number 4 tu dia dah discuss pada discussion. Dia dah answer dalam discussion awak tu Okay. So untuk the first question tu, sekejap. Sabar. Nak tunjuk je lah. Just tunjuk.
the question that are in the lab manual. Jap, sabar, mana? Ni lah. Okay, ni. So yang ni tak perlu jawab. Okay, so nombor 1 tu awak kena explain the redox reaction. So dalam maksud ni dah ada je dalam nota tu, awak cari je lah. Dalam ni ada, dalam nota ada. Nombor 2, what is the substance in a living cell that has the same function as methylene blue? Apa? Yang saya cerita kalau tu dalam badan kita tak boleh nak keluarkan. Kita gantikan dengan methylene blue. Apa benda tadi tu? Apa? Ada sebut tadi. Ingat tu balik. Apa? Apa benda yang digunakan dalam eksperimen ni untuk menggantikan same substance as a living cell, as in a living cell. Apa? NADH. Okay, so NAD plus. So kiranya yang ini substance in a living cell that has the same function as methylene blue. NAD plus ataupun FAD. Kan tadi dekat intro tadi tu saya ada cerita yang ini, part ni. So kita gantikan this one by substituting NAD plus with methylene blue. So kita gantikanlah benda yang ada dalam benda hidup ni tak boleh nak keluarkan tu dengan benda yang dalam lab. Okay. Name the important process which involves substance in question number 2 above. Apa proses? Proses yang terlibat dalam soal jawapan awak yang dekat ni nombor 2 ni proses apa? NAD plus. Yang ada banyak pasal NADH, pasal NAD plus tu. Apa proses dalam selula tu? Glycolysis ke, link reaction ke, Krebs cycle ke, ETC ke, mana satu? Fermentation ke? Pilih. Dah bagi Krebs pilihan. cycle. Tu tak banyak, ada berapa je kan? ETC. Yang paling banyak, the most important ETC. is ETC, yang belakang-belakang tu. Yang semuanya daripada glycolysis, NADH tu masuk dalam ETC. The products from link reaction also masuk dalam ETC. Yang Krebs cycle tu pun masuk dalam ETC. So paling banyak, the most important adalah ETC itulah. Okay. So 4 ni tak payah sebab dah discuss tadi tu. Yang nombor 5 ni are enzymes responsible for the colour changes? State your answer. Agak awak. Enzim ni membantu tak dalam the changes of the colour tu? Daripada biru kepada putih, putih kepada biru tu. Ada tak kaitan dengan enzim? Yes. Ada. Jawapan dia yes, adalah. Okay. So, state your reason. Kenapa awak cakap kenapa awak cakap enzim ni membantu? Ada tak? Ada banyak point, ada 3 point sebenarnya. Any points from you yang awak boleh cuba kaitkan? Ada tak? Percepatkan tindak balas ke? Betul. Enzim ni memang mempercepatkan tidak balas. Tapi apa yang membuktikan? Kenapa you boleh cakap enzim ni membantu dalam perubahan warna tu? Sebab apa? Faham tak soalan tu? Apa-apa? Boleh tak? Macam kenapa awak kata enzim ni ada kaitan dengan perubahan warna tu? Bila kita panaskan tu, dia tak berubah. Macam tu. Any answers nak try ke apa-apa? Anyone wants to try? Are enzyme responsible for the colour changes? State your reason. Kamu jawab yes. Kenapa awak cakap enzyme tu responsible for the colour changes? Sebab apa? Tak ada? Oxidation ke? Tak. Senang je ni. Tak faham soalan. Sebab oxidation, bukan. Okay. Are enzyme responsible for the colour changes? Okay. Adakah enzim ni dia membantu dalam perubahan warnanya? Okay. Kamu cakap betul. Dia tak Ya. berubah bila dah denature.
Yes, something to do with denature. Enzyme tu akan denature kan. So dia dibuktikan, pembuktiannya lah. The proof, okay, bukti, the proof that enzyme terlibat dalam perubahan warna ni adalah bila kita panaskannya. Okay, saya ulang For the answer yang B tu, awak susunlah nanti ayat-ayat tu. So the proof of enzyme is involved in this color changes is when you heat, awak panaskan yeast tu, dia tak berubah warna sebab dia dah denatured. Dia dah denatured tadi. Sebab bila kita panaskan, kalau enzim kita panaskannya, dia akan denatured. Same goes with the yeast. Sebab yeast is a living organism. So saya tulislah keyword-keyword dia. Yeast is living organism. Okay. Jadi bila dia living organism, bila kita panaskan dia, ni simbol heat kan kalau kimia kan, heat. So bila kita panaskannya, dia akan denature. Menyebabkan dia takkan berubah warna. Tak berubah warna. So pembuktian dia dari segi itulah, sebab bila kita heat tak berubah warna. Mesti something to do with enzyme. Dah denatured. Faham tak? Boleh tak? So pandailah susun ayat ni. Kau cakap lah yang yeast tu adalah living organism. Dia contain enzyme. So when the enzyme is heated, okay, so enzyme denatures, causes the methylene blue does not change colour. Gitu. Okay, boleh? Okay, so lepas Boleh, madam. awak dah jawab question, nanti hantarlah dalam GC So saya rasa ada apa nak tanya? Madam nak tanya. Apa? Untuk question yang kena jawab ni, kena satukan dengan discussion yang petak tu kan? Tak payah asingkan. Maksudnya satu ni lah. Sekejap sabar-sabar saya tunjuk balik yang ini. Jangan sekalikan. Asingkan je rubriknya. Okay, this one. Ni discussion, column discussion lah. Okay, so discussion untuk discussion saja. So nanti discussion tu awak tiru je ni. Dan isi je tempat kosong ni. Okay, so ni semua tiru. Lepas tu, bawah tu pula pasal conclusion, tiru juga. Lepas tu isi je tempat kosong ni. And then question tu, bawah conclusion. Lepas tu jawab je soalan yang tadi tu. Okay, boleh. Oh, faham. Dah, tak ada apa nak tanya lagi? Ada apa nak tanya lagi? Tak ada? Madam, kalau saya buat dalam Word boleh ke? Boleh? Ada, madam. Boleh. So kalau nak buat dalam Word, type tu boleh lah macam biasalah. Tak payah tulis lah, type je. Pandailah awak. Okay? Right, boleh? Boleh. Okay, so I give you time until this 4 o'clock macam biasa untuk siapkanlah awak punya lab report tu. Okay? So kalau tak ada apa-apa, nothing else, I'll see you tomorrow lah. So thank you. Assalamualaikum. Jaga diri. Thank you, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam.